Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 6 Mac 2024 bersama saya Syah Mama Amin. Feda mengalami kerugian bersih berjumlah 1 bilion ringgit pada 2022, peningkatan 2 kali ganda berbanding 545 juta ringgit pada 2021. Ketua Audit Negara Wan Suraya Wan Muhammad Razi berkata, Felda juga didapati mempunyai kedudukan tunai dan kesetaraan tunai yang rendah berbanding kerugian dengan nilai 808 juta ringgit berakhir 31 Disember tahun 2022. Perkara itu dinyatakan dalam laporan Ketua Audit Negara mengenai penyata kewangan Agensi Persekutuan tahun 2022 yang dibentangkan di Dewan Rakyat hari ini. Dalam laporan itu, Ketua Audit Negara berkata, Feda juga berhutang 8.66 bilion dengan Kerajaan Persekutuan pada 2022, menurun sedikit berbanding 8.8 bilion pada tahun sebelumnya. Menurut Wan Suraya, Feda mempunyai komitmen bayaran balik kemudahan pembiayaan tawaruk kepada sebuah syarikat Menteri Kewangan diperbadankan sejumlah 50 juta ringgit setahun bagi tempoh 5 tahun mulai 2024. Jelasnya lagi, baki bayaran balik berjumlah 2.595 bilion perlu dibuat mengikut jadual dalam tempoh 15 tahun mulai tahun 2029. Sementara itu, turut menghadapi isu berterusan berdasarkan tahap keberhutangan dan kebergantungan adalah Perbadanan Prima Malaysia. Dalam laporan muka surat 22 daripada 106 muka surat itu, Prima dilaporkan menghadapi kerugian bersih berjumlah 250 juta ringgit, manakala liability berjumlah 5.746 bilion ringgit. Dengan kedudukan tunai dan kesetaraan tunai berjumlah 428 juta ringgit, baki pinjaman sukuk berjumlah 3.792 bilion perlu dilunaskan hingga tahun 2027, termasuk sukuk Trans 2 berjumlah 1.750 bilion ringgit yang akan matang pada Oktober 2024. Keadaan itu menurut laporan tersebut menunjukkan Prima mempunyai komitmen bayaran balik sukuk yang tinggi hingga tahun 2027. Mahkamah Rayuan hari ini melepas dan membebaskan bekas pengerusi Felda Muhammad Isa Abdul Samad atas 9 pertuduhan rasuah berjumlah 3 juta ringgit berkaitan pembelian hotel di Sarawak. Keputusan sebulat suara itu dibuat panel 3 hakim dipengerusikan Hakim Wazir Alam Maidin Mira yang bersidang bersama Hakim Ahmad Zaidi Ibrahim dan Hakim SM Komati Supiah. Isa didakwa dengan 9 pertuduhan secara tidak jujur menerima suapan secara tunai berjumlah 3 juta ringgit daripada Ikhwan Zaidil yang merupakan ahli lembaga pengarah gagasan abadi properti Sendian Berhad melalui seorang individu bernama Muhammad Zahid Mat Arif. Wang itu dikatakan sebagai suapan kerana membantu meluluskan pembelian hotel oleh Felda Investment Corporation Sendian Berhad dengan harga 160 juta ringgit. Isa berdepan hukuman penjara tidak melebihi 20 tahun dan denda sekurang-kurangnya 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 yang mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Pada mulanya Isa didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur, kesnya kemudian dipindahkan ke Mahkamah Tinggi. Pada 2021, Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali menjatuhkan tertuduh hukuman penjara 6 tahun bagi setiap pertuduhan, menjadikan keseluruhan 54 tahun serta denda 15.45 juta ringgit atau penjara 18 tahun jika gagal membayar denda berkenaan. Bagaimanapun, Isa hanya perlu menjalani hukuman penjara 6 tahun apabila mahkamah memerintahkan kesemua hukuman penjara itu berjalan serentak. Sementara itu, Muhammad Isa melahirkan rasa syukur selepas dilepas dan dibebaskan daripada 9 pertuduhan rasuah berhubung pembelian Merdeka Palace Hotel and Suites di Kuching, Sarawak. Muhammad Isa yang ditemui media berkata, dia lega dengan keputusan itu membolehkannya dan keluarga kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Saya dan isteri serta keluarga melahirkan rasa syukur kepada Allah SWT kerana dengan izinnya tuduhan-tuduhan ini, kes ini telah selesai dan saya berasa lega dan ini memudahkan saya dan keluarga
menjalani kehidupan seperti biasa. Terima kasih khusus kepada peguam saya lah dan rakan-rakan dia kerana telah menjalankan tugas dengan baik dan telah besar yang begitu sabar selama 5 tahun. Selama 6 tahun. Datuk saya boleh mengkaji kes ni. Sehinggalah hari ini kita syukur kerana mendapat keputusan yang baik. Ditanya mengenai perancangannya untuk menyertai semula politik, Muhammad Isa berkata ia bergantung kepada keadaan kerana politik adalah subjektif. Tak nak masuk politik balik ke Tan Sri? Tak nak masuk. Politik ni sesuatu yang subjektif lah. Jadi boleh masuk, boleh tidak, bergantung pada keadaan. Kalau keadaan baik kerana memerlukan, saya menyertai. Kalau tidak, sebagai penyokong parti, itu saya tak berubah. Kes pun belum habis lagi. Kes pun belum habis lagi. Ada raya arwahnya. Tuan-tuan, jadi saya tak dapat menentukan sama ada saya akan terus berbuat. Tapi yang pasti, saya adalah penyokong UMNO yang taat setia. Baik, berita seterusnya. Human Rights Watch melaporkan setakat September lalu seramai 1,467 kanak-kanak ditahan di 20 pusat tahanan immigration di seluruh Malaysia. Dalam laporan yang dikeluarkan hari ini, Pertubuhan Hak Asasi Antarabangsa itu membentangkan akaun saksi mata yang mengerikan dengan memperincikan kejadian seorang kanak-kanak berusia 9 tahun dipukul kerana meminta lebih banyak roti. Seorang saksi dikenali sebagai Ali, pelarian Rohingya yang berdaftar dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berkata, apabila dia cuba menghentikan serangan itu, dia sebaliknya turut diseksa. Human Rights Watch berkata kanak-kanak di pusat tahanan itu atau dikenali sebagai depo sering menghadapi penderaan yang sama seperti tahanan dewasa termasuk penafian rawatan perubatan, makanan tidak mencukupi dan layanan buruk. Kerajaan telah mengakui kadar statistik kematian kanak-kanak yang membimbangkan dalam tahanan memetik 7 kematian dalam tahanan pada 2022, namun butiran khusus mengenai punca tidak didedahkan. Human Rights Watch kemudiannya menggesa kerajaan menghentikan segera penahanan pelarian kanak-kanak, mangsa perdagangan dan pendata yang terdedah atas sebab imigresen. Untuk laporan terbaharunya, Human Rights Watch menemu bual 43 bekas tahanan dari Myanmar, Indonesia, Syria dan Palestin antara Januari dan Mac tahun lalu. Temu bual itu diadakan di Malaysia dan Indonesia dan penyelidikan telah dijalankan dengan bekas Pesuruhjaya Suhakam, Jared Joseph, seorang perunding dengan Human Rights Watch. Adun Selat Kelang Dari Bersatu Abdul Rashid Asari hari ini menyatakan sokongannya kepada kepimpinan Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari. Menerusi satu kenyataan, Abdul Rashid berkata keputusan itu dibuat dengan rela hati tanpa paksaan. Jelasnya lagi, keputusan dibuat setelah meneliti ucapan Sultan Selangor yang memuji pentadbiran kerajaan negeri yang berada di landasan tepat demi kemajuan negeri dan kesejahteraan rakyat. Abdul Rashid turut menjelaskan langkah yang dibuatnya adalah kerana akibat dari beberapa tindakan Perikatan Nasional terutamanya Perikatan Nasional Selangor yang dilihat berdiam diri terhadap tomahan yang dilontarkan kepada Raja-Raja Melayu. Menurut Rashid, ia adalah berlawanan dengan prinsip orang Melayu beragama Islam. Bersatu pada 2 Mac lalu meminda perlembagaan parti itu dalam usaha untuk menghalang wakil rakyatnya berpaling tadah. Keputusan itu dibuat pada Mesyuarat Agung Luar Biasa Sabtu lalu dengan perwakilan parti sebulat suara menyokong usul untuk meminda perkara 10 perlembagaan bersatu. Artikel itu menetapkan perkara berkaitan peletakan jawatan dan pemecatan ahli parti. Sebelum ini, 6 ahli Parlimen Bersatu telah menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Baik, dalam pada itu, ahli MPT Bersatu Afif Bahardin menafikan 4 lagi adun bersatu akan menyokong Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari susulan perisytiharan sokongan oleh adun Selat Kelang Abdul Rashid Syari. Menurut Sinar Harian, Afif berkata ia adalah dakwaan tidak berasas oleh portal Pro-PH yang membuat persepsi mereka sendiri. Menurut portal Pro-PH Harapan Daily, 5 adun mendakwa mereka dibuli oleh pengerusi Bersatu Selangor, Azmin Ali, dalam memutuskan untuk menukar sokongan. Portal Pro-PH itu memetik sumber berkata baki 4 adun yang akan turut menyokong ialah adun Jeram, Harisan Hassan, adun Batang Kali, Muhammad Muhaimin Harith Abdullah Sani, adun Sungai Kandis, Wan Zahar Nurin Ahmad dan adun Dengkil Jamil Saleh.
Terdahulu, Abdul Rashid menyatakan sokongan kepada Amiruddin dan Kerajaan Selangor dengan memberi beberapa sebab. Rashid menjadi pengerusi bersatu Selangor dari September 2020 hingga Januari tahun ini sebelum digantikan dengan Azmin. Sementara itu, Ketua Pemuda Amanah Selangor Daniel Ar-Rashid Harun Aminah Rashid berkata, kepimpinan Ketua Pembangkang Selangor Azmin Ali semakin lemah selepas Abdul Rashid menyatakan sokongan kepada kerajaan negeri hari ini. Menurut Daniel, sokongan dinyatakan Abdul Rashid itu memperlihatkan betapa keyakinan pembangkang terhadap kepimpinan Ketua Pembangkang mula hilang. Mengulas lanjut, Daniel yang juga Adun Batu Tiga berkata, sokongan Abdul Rashid akan membantu melonjakkan prestasi negeri dengan mengambil kira pengalaman dan hubungan rapatnya dengan anggota Pentadbiran Selangor, terutama Amiruddin dan Barisan Esko. Dalam perkembangan lain, Presiden PAS Abdul Hadi Awang hari ini mengkritik kerajaan yang menggunakan slogan Madani namun pada masa sama merancang untuk menghapuskan sistem pencen anggota perkhidmatan awam. Menurut ahli Parlimen Marang itu, penghapusan pencen penyewa awam adalah bertentangan dengan Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Cadangan menghapuskan atau pengurangan pencen pesara tidak wajar dibangkitkan dan tidak madani. Kerana perlu dinilai penjawat awam ini bukan dari segi duit saja, dari jasa dan khidmat mereka, budi mereka kepada negara dan rakyat. Nabi kita Muhammad SAW telah menetapkan imbuhan disebut atha di zaman Nabi dan Abu Bakar, disebut taswiyatul atha, iaitulah imbuhan yang sama, tak ada grade, tak ada kelas, sama. Ketua jabatan jaga sama saja. Zaman Umar bin Khattab diubah pentadbiran kerana masyarakat sudah besar, negara sudah besar di masa itu, sudah luas. Disebut dengan taqsimul atha, mengikut grade dan kedudukan, gaji dan termasuklah juga persaraan. Termasuklah isteri-isteri bila suami meninggal diberi peruntukan. Kerana yang dinilai ialah budi dan jasanya. Januari lalu, Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi mendedahkan Putrajaya sedang merancang dasar baru bagi pengambilan kaki tangan awam dengan sistem jawatan tetap tidak berpencen. Bagaimanapun, di sebalik cadangan menghapuskan pencen itu, penjawat awam lantikan baru akan menikmati caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Cadangan baru untuk mengkaji semula skim saraan perkhidmatan awam dilaporkan pada dasarnya dipersetujui oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim, namun menegaskan keputusan muktamad dibuat selepas Kabinet meneliti maklum balas pelbagai pihak dan dapatan kajian mendalam termasuk membabitkan aspek perlembagaan persekutuan. Dalam pada itu, Hadi mengumpamakan kerajaan Madani sekarang seperti burung tiung yang tidak memahami konsep Madani sepenuhnya. Berkaitan dengan konsep ataupun definisi Madani, apa yang dibawa oleh kerajaan hari ini nampaknya berbeza dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Setuju tak Maram bahawa kerajaan hari ini umpama burung tiung yang tahu bercakap tak faham apa yang dicakap? Ya, saya minta masukkan dalam ucapan saya. Memang bila tuan dia bercakap, dia ikut apa yang tuan dia cakap. Apa makna tak tahu. Ini burung tiung, burung kakak tua. Walaupun kakak tua, tapi tak faham apa yang dia cakap. Ini. Kita tak mahu bila orang nombor satu cakap Madani, habis kata Madani, salah Madani. Apa Madani tak tahu. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya, Nur Syahah Muhammad Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.